Seperti yang dijanjikan bersama kami di studio pada hari ini ialah Dr. Muhammad Akmal Saleh dan beliau merupakan penterjemah bagi pasukan penyiasat MH17. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang ke platform untuk hari ini. Baiklah Doktor, sebagai orang paling penting sebagai jambatan komunikasi antara pihak Malaysia dan mereka di Ukraine, boleh Doktor kongsikan bersama kami peranan dan pengalaman Doktor ketika menjadi orang perantaraan? Pengalaman yang saya jangkakan memang tidak akan dapat saya lupakan buat selama-lamanya. Disebabkan kalau lihat latar belakang saya sebenarnya adalah seorang doktor perubatan yang mana ditugaskan untuk menjadi translator, memandangkan saya mampu untuk bercakap dalam bahasa Rusia. Ia amat berat actually untuk diri saya sendiri, yang mana kalau kita lihat MH17 ini bukanlah satu mission MH17 ini bukanlah satu mission yang dikatakan kecil, dia amat besar. Yang mana saya rasa kalau jika saya tersalah maklumat, tersampai mungkin terfaham, salah faham dengan apa yang saya faham dan disampaikan kepada keseluruhan pasukan penyiasat, dia akan memberikan satu tanggungan yang amat besar. Jadi pengalaman yang menjadi translator ini saya terasa tersangat berat ketika di mana proses pengambilan mayat daripada Donetsk dihantar ke Kharkiv. Saya berada di Kharkiv pada ketika itu untuk diambil, di-scan dan dihantar ke Amsterdam. Yang mana proses ini kita diberikan maklumat, diberikan informasi yang sangat terhad. Yang kan kami diarahkan pergi ke Kharkiv pada malam itu dalam masa 15 minit sahaja arahannya, dan di Kharkiv kami hanya diarahkan untuk berada di train station, yang mana bila saya tanya sendiri dengan orang yang berada di train station, pekerja yang berada di train station sendiri, dia katakan mereka pun tidak tahu. Jadi dekat situ saya dah terasa beratnya, mungkin saya takut saya yang salah dengar ataupun macam mana maklumat yang saya sampaikan. Jadi proses macam mana kita nak kena pasti di manakah lokasi yang sebenar train itu akan dibawa. Itu amat-amat berat bagi saya dan amat mencabar. Jadi difahamkan bagaimana pada mulanya doktor diminta untuk menjadi penterjemah kepada pasukan penyiasat ke Ukraine ini? Selain daripada doktor pernah belajar difahamkan pernah belajar di Moskow selama 6 tahun. Ya benar. Saya dah belajar di Moskow selama 6 tahun. Grad tahun lepas pada Jun 2013. Pada masa yang sama juga saya ada seorang ketua pelajar di sana. Jadi berikutan dengan itu saya mengenali Datuk Seri Ahmad Syabricik. MH17 ni kalau kita imbas kembali, dia berlaku pada malam Khamis, malam Jumaat, dia betul hari Khamis. Di mana masa tu saya pun saya tidak diberitahu apa-apa. Jadi pada hari Jumaat keesokan harinya, saya pun masa tu memang off daripada kerja. Pukul 12 tengah hari saya dapat call daripada Datuk Seri Ahmad Syabricik. Dia menyatakan, are you free to talk? Yes sir. Okay, we would like to send our team to Ukraine for MH17 rescue team to Ukraine. Then we really need, masa tu dia kata kita memerlukan penterjemah bahasa, manakala awak boleh bercakap bahasa, awak ready tak untuk pergi. Dalam satu phone call yang mana saya rasa saya tak sempat berbincang pun dengan isteri saya, tak sempat bincang dengan kedua ibu bapa saya pada ketika itu, disebabkan atas saya rasa atas tanggungjawab kepada negara, saya mengatakan yes, I'm willing to go. Tapi masa tu saya masih lagi memikirkan mungkin esok ataupun mungkin lusa. Okay, then jawapan yang seterusnya amat menjadi saya, okay kalau macam tu, you have to be ready at KLIA at 3. Masa tu pukul berapa? Pukul 12 tengah hari. Jadi dalam masa 3 jam tu saya kena berada di KLIA untuk berlepas ke Ukraine. Pada ketika itu memang saya rasa macam satu cabaran untuk saya lah. Dengan masa tu saya nak beritahu ibu bapa saya, nak meyakinkan diorang. Tambahan pula pada pagi Jumaat tu, pagi mak saya ada call, lepas sembahyang subuh dah ada call saya dengan menangis-nangis. Saya kata, kenapa kan mak? Dia kata, mak sedih
ada yang kapal terbang kita terjatuh. And then mak risau tentang anak mak. Saya cakap, tak apa, I'm fine, tak apa. Stay lagi dekat rumah ni, tak ada masalah. Dan bayangkan, saya terpaksa beritahu ibu saya semula yang saya terpaksa pergi ke kawasan terjatuhnya MH17 ni untuk menjalankan misi. Memang agak berat tapi alhamdulillah seluruh keluarga saya memahami ini adalah bukan sekadar tugasan yang biasa, inilah tanggungjawab saya kepada negara. Baik, semasa pertama kali pihak Malaysia ingin mengadakan perbincangan dengan puak pemisah, bagaimanakah reaksi dan penerimaan mereka terhadap kumpulan Malaysia yang ingin mengadakan perbincangan? Untuk makluman, perbincangan itu berlaku antara pasukan khas kita iaitu 12 orang yang telah diketuai oleh Kolonel Shakri pada ketika itu, dan saya tidak termasuk dalam perbincangan itu. Jadi apa yang saya boleh sampaikan adalah saya bertanya sendiri dengan Kolonel Shakri ketika di Kharkiv. Saya bersama Kolonel Shakri di Kharkiv, balik ke Kiev pada ketika itu dan balik ke Kharkiv semula bersama dengan Kolonel Shakri tentang pengalaman beliau. Apa yang beliau nyatakan adalah sepanjang tempoh perjalanan daripada Kiev hingga ke Donetsk itu mengambil lebih kurang dalam 900 km. Masih lagi di wilayah Ukraine pada ketika itu, mereka terpaksa melalui lebih kurang 12 pos, 12 checkpoint yang mereka harus tempuh. Tapi bila sampai di kawasan wilayah pemberontak, dikatakan mereka disambut. Mereka disambut dengan menyatakan yang pemberontak ini memang menunggu tim daripada Malaysia untuk mereka datang dan berbincang. Dikatakan juga sebelum itu, sebelum pasukan Malaysia datang untuk bincang, ada beberapa pasukan, antaranya adalah OSCE, yang mana OSCE datang untuk berbincang dan untuk mengenal pasti segala bukti yang ada, tapi mereka hanya diberikan masa 1 jam dan mereka dikatakan jika dalam 1 jam mereka tidak keluar, tembakan akan dilakukan. Jadi itu yang saya amat bangga dengan pasukan khas kita yang terdiri daripada 12 orang ini, dan macam mana diorang punya kekuatan dan keberanian untuk pergi, yang mana pada rata-ratanya seluruh kuasa besar dunia pada ketika itu masih lagi buntu untuk mencari jalan macam mana penyelesaian, dan alhamdulillah pasukan khas 12 orang ini berjaya melakukannya. Difahamkan ada 2-3 kali perbincangan dilakukan atau memang satu perbincangan terus semuanya berjalan lancar? Itu dengan lebih detail saya tak boleh nak komen disebabkan itu kita boleh sebab saya tak berani nak cakap sebab saya tak berada di tempat kejadian. Tapi yang boleh saya cakapkan pasukan Malaysia adalah pasukan yang berjaya membawa ke semua mayat yang telah dikumpulkan dan juga membawa balik kedua-dua kotak hitam kita. Okey. Baik, tadi Dr. ada mengatakan sewaktu 12 orang ini Dr. tidak berada di dalam perbincangan tersebut. Jadi tugas doktor sebagai penterjemah tu bermula dari mana sebenarnya? Penterjemah ni bermula pada asalnya saya ditugaskan untuk menjadi penterjemah bagi pasukan media terutama. Jadi bila sampai di Kiev, setelah diketahui umum yang saya mampu bercakap dalam bahasa Rusia, saya ditugaskan oleh kita punya Chief de Mission untuk membantu dari segi satu penterjemah bagi setiap tim, sebab mission yang MH17 ni bukan satu tim tapi dia ada daripada tim forensik, tim JAKIM, tim media dan juga tim polis dan ATM juga pada masa itu. Jadi saya ditugaskan ketika itu untuk menjadi penterjemah pertama sekali adalah kepada tim JAKIM, iaitu kami kena kenal pasti lokasi lokasi hospital yang mana kita boleh lakukan penyempurnaan jenazah jika mayat akan dibawa ke Kiev, dan juga tim forensik. Saya rasa penterjemah untuk tim forensik ni agak mencabar sebab tim forensik ni masa tu kami pergi ke Kharkiv yang saya ceritakan sebelum ini, yang mana bila kami sampai di train station itu pada mulanya mereka kata mereka tidak tahu tentang adanya proses pengambilan mayat daripada Donetsk untuk dibawa ke Amsterdam. Apa yang doktor rasa ketika itu? Sangat tertekan dan juga saya rasa takut
takut bukan disebabkan atas dasar keselamatan, tapi saya takut mission yang kita bawa ini tidak akan berjaya. Sedangkan pasukan kita telah mencapai satu kesepakatan yang amat memeranjatkan dunia kalau katakan. Mungkin disebabkan ini berlakunya, saya jangka pihak Ukraine tercabar. Mungkin disebabkan mereka tidak berjaya untuk deal, disebabkan kita Malaysia sebuah negara yang kecil mampu, dan mungkin mereka tercabar dari situ. Setelah berbincang masa tu agak lama, dan mereka kata okey, akan ada polis yang datang. So memang ada polis, 2-3 polis yang datang bersenjata. Kalau kita boleh lihat dalam laman Facebook saya ada gambar yang disertakan, bersenjata, menyatakan asalnya okey, mereka tahu ada proses pengambilan mayat di masa itu di Kharkiv, tetapi bukan di train station berkenaan. Dan bila kita tanya di manakah train station, dia kata tempat pengambilan mayat itu adalah dirahsiakan, dan mereka diberitahu bahawa pasukan Malaysia tidak dibenarkan pergi. Jadi kat situ lagi bertambah. Kalau saya katakan saya tekad, saya rasa masa tu, sebab saya kata by hook by crook saya mesti dapatkan. Saya mesti bawa tim saya, tim Malaysia, kita MH17 masa tu lebih kurang 45 orang untuk pergi ke lokasi yang dikatakan rahsia itu. Jadi ketegangan kat situ berlaku antara saya dan juga pasukan keselamatan di Ukraine pada ketika itu. Jadi disebabkan mungkin kelebihan yang ada saya adalah saya dah biasa dengan gelagat-gelagat cara-cara kehidupan dan budaya dia. Sebab budaya penduduk Rusia ni kasar. Kalau kita pula kepada ketimuran ni pada lembut kan. Jadi bila kita kasar dengan dia, dia akan rasa something yang dia akan start respect dengan kita. Itu dia punya budaya yang agak berbeza kalau nak dibandingkan dengan kita kan. Jadi bila saya terpaksa kasar dengan dia, saya katakan aku tak kira, ini adalah misi negara aku, MH17 adalah milik aku, dan aku diarahkan untuk berada di sini, dan aku kena pergi ke tempat yang pengambilan mayat, tidak kira bagaimana cara sekalipun. Jadi dengan nampak ketegasan kita di situ dan pasukan kita masih lagi kekal di situ, mereka datang sekali lagi, dia kata okey, dibenarkan, tapi sementara ini kau hanya boleh pergi ke hotel sahaja. Maksudnya dia arahan untuk pergi ke tempat yang dikatakan rahsia itu adalah secara berkala. Jadi saya kata bila saya bincang dengan SP Hussein masa itu, ketua forensik kita di situ, dia kata by hook by crook kita mesti dekat situ. Sebab dikatakan masa itu mayat dikatakan asalnya sampai pukul 4 pagi. Kami sampai di sana dan lebih kurang pukul 5 pagi. Tibanya di train, bila dah bincang-bincang, dapat tahu mayat akan sampai pukul 11 pagi. Setelah 11 pagi pun kita dah bergaduh, dah apa semua. Dikatakan mayat akan sampai pukul 2. Dan pada ketika itu, kita dah hampir pukul 2. Dan kita takut kalau kita terlambat untuk masuk ke lokasi itu, dan mungkin kita tidak akan dapat menjalankan misi ini untuk mengambil balik segala jenazah untuk dibawa ke Belanda. Jadi pada ketika itu SP Hussein berkata kita mesti pergi, dan saya pun berkeras pada ketika untuk kita pergi, dan dia kata okey boleh pergi, tapi kena ikut dia. Dia bagi arahan secara berkala sekali lagi. So mula-mula tadi dia cakap ke hotel, Selepas tu dia kata kena ikut dia. Kita akan bagi arahan pergi ke satu tempat ni dan pergi ke satu tempat ni. Sampai satu tahap mana kalau diikutkan masa tu Malaysia kita ada 45 orang. Plus masa tu ada OSCE team. OSCE team yang mana dia, kalau kita lihat OSCE ni adalah satu badan yang agak terkenal dari segi keselamatan dia. Dia pun mengharapkan pada tim Malaysia untuk tahu di mana lokasi sebenar. Jadi kat situ memang saya bukan sekadar membawa tim kita, tapi tim OSCE dan juga media-media yang lain. Jadi sampai di satu kawasan yang tidak jauh daripada lokasi itu, tapi kami masih tak tahu lokasi itu di mana, kami diberhentikan. Jadi di situ, dan pasukan Ukraine ni keluar, dia kata ke semua tim media tinggal di sini dengan secara kasar. Jadi dia tak nak masuk tim media, dan tim media terpaksa aku.
Dan paling mencabar dia kata Malaysian team ada 45 orang tapi hanya boleh masuk 20 orang sahaja. Jadi pada ketika itu saya bercakap dengan SP Hussein, dia kata tuan terpaksa pilih 20 orang yang mana betul-betul diperlukan. Jadi terpaksa 20 orang tu diangkat pergi dan remaining 25 orang tu tinggal di kawasan tu yang saya rasa bukan kawasan yang sesuai. Maksudnya di situ dengan penduduknya mungkin tidak pernah nampak pun orang Asia dan mereka pun nampak pelik dan dekat dengan kawasan yang agak tegang di situ. Kemungkinan besar mereka merasakan tidak selamat di situ kan. Jadi selepas ditinggalkan, saya tidak menyertai itu sebab saya terpaksa menjaga yang 25 orang lagi di sini. Dan pengalaman tu saya berkata dengan pihak Ukraine, saya kata kamu tak boleh tinggalkan kami di sini. Kawasan ini tidak selamat. Dengan banyaklah juga saya asak pelbagai soalannya saya, dan alhamdulillah pihak Ukraine bersetuju untuk menghantar kita ke satu hotel. Satu hotel untuk duduk di sana sementara menunggu pasukan yang 20 orang ni keluar. Jadi bila saya juga mintalah juga untuk dapatkan lokasi sebenar, tapi masih lagi dia tak bagi pada ketika itu, dan try untuk mesej yang pasukan kita yang pergi 20 tu, yang 20 itu ke semua, rupa-rupanya ke semua handphone dan alatan komunikasi diambil. Jadi masuk ke kawasan itu memang tiada handphone, tiada apa-apa, hanya berbekalkan forensik, hanya berbekalkan kamera saja atas dasar forensik siasatan. Jadi memang agak sukar, tapi macam saya alhamdulillah masa tu berjaya juga dapat pergi ke lokasi itu dengan mana saya berpakat dengan driver saya. Masa tu tapi saya terpaksa pergi dengan driver lah ketika Dua orang saja untuk kita dapatkan lokasi itu. Dan saya jumpa lokasi berkenaan. Agak jauh tak daripada lokasi yang ditinggalkan pada sebenarnya daripada lokasi yang ditinggalkan tu lebih kurang dalam 3 km sahaja. Tidak berapa jauh dari situ. Lokasi yang kita bawa tu memang kita lihat dari luar tak nampak pun itu adalah seperti train station. Dia hanya sebagai ibaratkan gudang yang tertinggal mempunyai railway station yang mana kita terpaksa menjalankan kerja di situ. Tapi alhamdulillah hari yang kedua memandangkan begitu banyak tanggungan kerja yang berlaku dalam tu, mereka membenarkan ke semua 45 orang pasukan penyelamat kita kecuali tim media sahaja tidak dibenarkan masuk. Dan alhamdulillah kita dapat kalau saya boleh nyatakan di sini, saya amat-amat berbangga dengan tim SMART kita dan juga tim forensik PDRM kita. Yang mana kalau kita lihat proses pengambilan mayat, pengubahsuaian tempat daripada train nak bawa untuk di-scan dan dihantarkan terbang ke Belanda, tim yang terbesar adalah tim Malaysia. Jadi itu untuk mayat. Bagaimanakah waktu proses penyerahan kotak hitam itu sendiri? Proses penyerahan kotak hitam itu dilakukan oleh pasukan khas kita, 12 orang itu. Proses penyerahan kotak hitam, saya sendiri tidak berpeluang untuk melihat kotak hitam itu. Jadi mungkin perbincangan masa tu doktor tak ada? Memang saya tak ada. Sebab itu adalah perbincangan khas yang dilakukan oleh 12 orang kita punya pasukan khas itulah. Jadi tidak terlibat pada waktu itu. Jadi selepas selain daripada doktor menjadi penterjemah, apa lagi yang doktor lakukan sewaktu di sana? Di sana saya penterjemah, saya ditugaskan juga sebab kalau diikutkan kita ada lebih kurang 3 orang atau ke 4 orang, kalau tak silap saya, pegawai perubatan. Tapi dalam 12 tim pasukan khas itu ada 2 orang pegawai perubatan yang ditugaskan untuk pergi bersama. Jadi satu pegawai perubatan yang tinggal di Kiev ketika itu, saya ditugaskan untuk membantu pegawai perubatan yang satu lagi itu untuk menjaga dari segi kesihatan ke semua pasukan MH17 kita. Tapi alhamdulillah Allah tu Maha Adil, dia memberikan kekuatan yang sangat
sangat-sangat kuat untuk tim kita. Okey, baik. Rasanya ada banyak lagi yang saya ingin tanyakan kepada doktor, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan di sini bahawa Setiausaha Agong Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO Anders Fogh Rasmussen menggesa Rusia menarik pasukannya supaya kembali dari sempadan Ukraine Rusia, dan reaksi itu susulan kenyataan NATO yang menyebut Rusia telah mengumpul 20,000 tenteranya berhampiran sempadan dan mendakwa merancang menceroboh tanah jiran. So I call on Russia to step back from the brink, step back from the border. Do not use peacekeeping as an excuse for war making. Beliau juga mendakwa pesawat milik Malaysia MH17 yang ditembak jatuh pada 17 Julai lalu adalah susulan kecuaian polisi Rusia yang menyokong puak pemisah. Instead of de-escalating the conflict, Russia continues to destabilize Ukraine. Russia's support to the separatists continues. It has intensified in scale and sophistication. Terdahulu, Rasmussen bertemu dengan pemimpin utama Ukraine, Presiden Petro Poroshenko dan Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk sebagai tanda sokongan kuat berhubung kedaulatan Ukraine. Pertemuan turut membincangkan kemungkinan penyaluran dana daripada NATO bagi menyokong Kiev dalam beberapa perkara seperti isu keselamatan, komunikasi dan pertahanan cyber. Sementara itu, Kanada telah menghantar bantuan keselamatan berupa peralatan ketenteraan kepada Ukraine melalui sebuah pesawatnya yang dilihat mendarat di lapangan terbang Boryspil di Kiev. Menurut Setiausaha Kementerian Pertahanan Kanada, bantuan bagi membantu Ukraine melindungi sempadan timur daripada Rusia. Since Ukraine's independence, Canada's support to the democratic efforts of the Ukrainian people has been strong and clear and reflects the values that Canadians across our country hold dear. I'm here today to signal that our support will continue in the wake of the Putin regime's aggression. Antara peralatan terlibat seperti topi keleda, kacamata balistik, jaket pelindung, kit pertolongan kecemasan, kemah dan beg tidur untuk tentera Ukraine. Kebanyakan pemimpin barat menuduh Rusia pencetus kepada ketegangan di Ukraine walaupun Rusia menafikan tuntutan tersebut. Bantuan Ottawa sebagai reaksi kepada sekatan dan larangan perjalanan terhadap beberapa ahli-ahli politik Rusia atas dan kumpulan yang mempunyai kaitan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun Moskow membalas dengan larangan ke atas import makanan ke Kanada selama setahun. Sekali lagi kita bersama Dr. Muhammad Akmal Saleh yang merupakan penterjemah bagi pasukan penyiasat MH17. Baiklah, Doktor, saya ingin bertanyakan daripada Ukraine, adakah Dr. Akmal turut serta ke Amsterdam dan mungkin membantu dari segi pengurusan jenazah itu sendiri? Ya, saya ke Amsterdam pada permulaan adalah untuk menolong pihak JAKIM untuk menguruskan segala untuk menyempurnakan jenazah. Tidak kira sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Tapi malangnya ketika di Amsterdam, kami terpaksa menunggu proses identification yang dilakukan yang mana mengambil masa yang agak panjang. Sebab kalau kita sedia maklum, proses identification ni memerlukan beberapa perkara yang perlu dilakukan sebelum mengenal pasti ini adalah mayat CA atau ini adalah mayat CB. Jadi proses masa tu saya tidak dapat berpeluang untuk membantu JAKIM disebabkan saya terpaksa balik ke Malaysia pada ketika itu disebabkan wife saya tidak berapa sihat ketika itulah dengan keadaan dia mengandung. Jadi saya mengambil keputusan untuk kembali ke tanah air pada itu dan berasa amat kesal sebab saya rasa
misi ini masih lagi tidak dapat disempurnakan. Jadi ada kemungkinan besar Doktor akan ke Amsterdam selepas ini ataupun bagaimana? Kemungkinan besar saya rasa tidak, disebabkan kita sudah mencukupi segala kaki tangan dan juga segala dari segi gerak kerja di sana tu alhamdulillah sudah cukup. Dan saya rasa mungkin tidak, tapi seperti yang saya maklumkan, I'm ready anytime untuk pergi ke mana-mana sahaja. Okey, dan kami juga difahamkan Doktor akan ke Gaza bersama-sama dengan Kelab Putra 1 Malaysia. Boleh Doktor ceritakan sedikit latar belakang misi yang bakal Doktor sertai ini? Alhamdulillah, mission ke Gaza ini saya dapat tahu pada malam Khamis yang lepas juga. Tetapi masih lagi menunggu lagi keputusan sebab saya diarahkan untuk membuat visa dan juga ada certain prosedur yang harus saya lakukan sebelum saya ke Gaza dah. InsyaAllah kalau dikatakan mission untuk ke Gaza ini adalah kita, main task kita adalah untuk kita menghantar bantuan perubatan terutamanya sebab kali ini kita membawa pakar-pakar perubatan sekali untuk ke Gaza. Dan kemungkinan besar kita akan set up sebuah klinik ataupun pusat perubatan di sana untuk kita membantu dari segi kebanyakan dari segi perubatan. Jadi hari sekali, apa harapan Doktor atas segala usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam misi MH17 dan mungkin Doktor ingin mengatakan sesuatu kepada keluarga mangsa pesawat MH17? Pertama sekali, kepada keluarga mangsa MH17, anda tidak kesorangan. Kesemua rakyat Malaysia bersama anda, terutama kami yang pergi ke sana dan membantu, tidak kira agama, bangsa ataupun kaum, tidak kira agama, bangsa ataupun apa-apa pun pendirian anda. Keluarga anda adalah keluarga kami. Kami telah cuba sedaya upaya dan insya-Allah kita sama-sama berdoa. Dan yang kedua, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada keseluruh tim MH17 kerana telah bersusah payah, tidak kena siang dan malam, tidak kena penat dan lelah, telah bersama-sama untuk kita menjayakan program yang bagi saya MH17 adalah satu kejayaan terbesar negara. Yang mana kalau seperti yang saya katakan tadi, kesemua negara yang maju yang lebih besar dari Malaysia cuba untuk menyelesaikan konflik ini, untuk menyelesaikan masalah MH17, tapi kebanyakan mereka terpaksa akur dengan sebuah negara yang kecil yang dikatakan mundur dari segi pemodenannya. Tapi alhamdulillah disebabkan misi MH17 kita telah sekali lagi dipandang tinggi oleh kuasa-kuasa besar dan alhamdulillah saya cakapkan semua rakyat Malaysia harus bersabar. InsyaAllah dalam masa terdekat, InsyaAllah kita doakan ke semua mangsa-mangsa terutama daripada Malaysia berjaya dikenapasi dan dibawa pulang ke Malaysia. InsyaAllah. Okey. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Akmal Sari dan juga beliau merupakan penerjemah bagi pasukan penyiasat MH17 dan boleh dikatakan orang yang paling penting sebagai jambatan komunikasi antara pihak Malaysia dan juga di Ukraine dan doktor juga telah berkongsi pengalaman beliau ketika di sana. Jadi rasanya itu saja program platform pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.